jadilah daripadanya. Jadilah ini hasillah daripadanya, daripada lembar kertas itu yang dia tulis tu, jadilah risalah yang kecil. Risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Dipanggil takluk. Takluk bagi berlaku. Berlaku kalam atas jalan ikhtisar, ringkas ataupun pendek. Risalah ni apa dia? Risalah. Dan kita juga ada guna kan, risalah. Kita guna lapas ini, lapas Arab. Risalah al-mustamilah ala qalilin minal masail. Risalah ni yang merangkumi atas sedikit daripada masalah. Allati takunu min naw'in wahid, daripada nau' kategori, daripada nau' yang satu. Jadi mana risalah ni dia hanya membahas satu ilmu saja, itu dipanggil risalah. Dalam bahasa Arab di mana dia hanya bincang satu ilmu, fan wahid. Dia lain pada kitab. Kitab ni mastamala ala anwa' minal masail, merangkumi dalam kitab ni berbagai-bagai masalah. Itu dipanggil kitab. Risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Ikhtisar ni apa dia? Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Iaitulah yang sedikit lafaznya, lafaznya sedikit tetapi makna dia banyak. Kalau kita tengok Baqarah ni nipis ya, kan? Nipis. Itu maknanya sedikit lafaz tetapi makna dia banyak. Cukup banyak. Kalau nak bahaskan, jadi dia bukan jadi kecil tu, dia akan jadi besar kitab. Jadi ini panggil mukhtasar ataupun ikhtisar. Maka tatkala kelihatan, Ustaz, mana ikhtisar ni apa makna ringkas ya? Ringkas kalau cakap pula, tapi Arabnya ma qalla labduhu wa kasura makna. Lapasnya sedikit tetapi makna dia banyak. Macam la ilaha illallah, sedikit lapaz tapi makna dia Allahu Akbar. Kembali kepada Allah. Kembali mana segala sifat Allah, segala apa, segala perkara yang gaib tentang syurga neraka, semua rujuk kepada la ilaha illallah. Ini dia panggil sedikit lapaz tapi makna dia banyak. Dalam bahasa Arab makna dia lain. Kita boleh sebut makna terjemah Arab tak? Terjemah lain, makna lain. Kena faham elok tu. Bila kita mengaji kitab, bila sebut makna tu bukan makna erti. Dalam Arab dia ada turjumah. Bahasa Arab tu turjumah. Turjumah ni maknanya kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tu turjumah. Maknanya Allah yang esa. Makna tu mana kena dekat dia. Tahu macam mana kita faham ni, kena di dalam banyak kita tahu tentang Allah. Itulah makna dia. Itu. Kalau baitun, baiti, rumahku, terjemah. Kalau maknanya kita ingat rumah kita sekarang warna apa, tiangnya berapa, kan? Bila airnya mana, biliknya berapa, itu dia panggil makna. Bila sebut Baqaratun lembu, itu terjemah. Maknanya Nuh kaki empat ada makan rumput. Itu maknanya. Nanti dia panggil masalah. Masalah. Ya. Konsep lah. Ya. Konsep. Boleh kita boleh kata makna tu maksud dia konsep. Konsep. Boleh je. Boleh je kita terima dengan konsep. Boleh lah juga tu, maknanya boleh juga lah. Tak tepat lah. Buang, tapi boleh lah. Saya tak apa nak dia. Maksud hakiki. Ya, maksud yang Maksud sudah hakiki. betul. Maksud boleh. Baik. Maksudnya macam kita sebut la ilah, apa maksudnya? Nak beritahu kata tiada selain Allah, Allah yang esa, itu maknanya. Maksudnya boleh juga kita kata. Itu nanti perbahasan nanti.
Nanti kita akan bahas la ilaha illallah nanti. Maka tatkala kelihatan atas risalah ini, bila dia karang kitab Baqarah ni, dah cap semua elok dah kan, dah dicap, telah dicetak, telah diajar kitab Baqarah. Kita mengaji ni tafsir. Baqarah tu ada dalam kurungan. Baqarah kecil lah, saya ada kitab Baqarah asalnya nipis kecil lagi halu pada ni syarah. Baqarah ni matan. Hak tu dia buat masa dia berjalan, masa dia duduk di Kedah tu lah saya cerita tadi. Di setengah mana hamba ni daif, hamba ni daif ni di Kedah, pasti di Kedah. Hak kata Maryam, Haji Cik Yusof itu saja saya sebut saja. Itu macam-macam pendapat lah. Barangkali betul semua kan. Kalau dia pergi ke Kedah ni bukan saja dia pergi satu rumah kan, mungkin banyak rumah. Sebab apa? Pada ni kalau di Kedah dia ada adik dah, Syekh Wan Ibrahim Al-Fatani, dia panggil Pak Cuhim Gajah Mati. Itu dulu dia panggil Pak Cu gitu ya. Pak Cu, Pak Cik, Pak Lang. Dia bukan ada Syekh Mursyid ke tak ada kan, Pak Cu ya. Pak Cuhim Gajah Mati, Pondok Gajah Mati, Pondok cukup hebat. Pak Cuhim ni adik tunggu pada Buah ni pun alim, dia panggil si bawah Pak Cuhim. Jadi adik dia di situ. Tapi lah sekarang ni tinggal anak nakalnya. Baru ni terbakar kan, masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, Pondok Gajah Mati tu. Itu anak Pak Cuhim. Pak Cuhim ni mana adik tunggu pada itu pun alim juga, sakai alim hebat. Jadi banyaklah rumah kalau kita kata di Kedah, tapi yang pasti Kedah senang. Kedah penang. Itu dia terus. Jadi dia mengarang sambil duduk jalan. Sambil duduk jalan. Orang dulu kadang-kadang dia mengarang sambil duduk atas kapal. Kalau orang dulu nak pergi Mekah naik kapal air 4 bulan pun sampai. Duduk atas kapal mengarang. Ya, buat dia buat ni ilmu dalam di kepala. Kita fil komputer. Dia pun di kepala sambil duduk mengarang. Rumah sampai di Mekah siap. Kadang-kadang dia pergi Mekah balik ke tanah Jawi, siap kita tak ada komputer tak jadi kan, tak boleh nak buat. Allah ni lemah kita, ilmu mereka di kepala. Maka tak kala kelihatan atas risalah ni oleh setengah talabah. Setengah talabah ni pelajar. Talabah jamak taksir bagi talib. Talibun talabah, dia panggil jamak kan. Kalau talib seorang pelajar, talabah setengah daripada pelajar. Talib, talabah. Ini dah ilmu sarf kan. Talabah jamak bagi talib. Dia dalam ilmu sarf apabila isim fa'il, macam talib isim fa'il. Isim fa'il ni apabila dia sahih lam dia bukan ada huruf elat, lam PE dia bukan huruf elat, macam talib kan. Talib mana hujung dia ba tu bukan huruf elat, bukan waw, bukan alif, bukan waw, bukan ya kan. Kalau dia di hujung isim fa'il tu dia bukanlah ada huruf elat, maka jamak dia boleh kita jamakkan dengan fa'alah. Talibun talabah, kamilun kamalah. Kamil seorang yang sempurna, kamalah beberapa orang yang sempurna. Kalau 3 orang yang sempurna kita panggil kamalah kan. Sahirun sahar, sahir seorang tukang sihir, saharah beberapa orang tukang sihir. Dan boleh juga kita jamak dengan fa'al. Talibun macam saim, suyam. Kalau beberapa orang yang berpuasa dia panggil suyam. Pu'al saim, kalau saim seorang, suyam beberapa orang yang berpuasa. Jadi kalau isim fa'il dia lam PE nya hujung kalimatnya bukan huruf elat, alif waw ya, maka boleh kita jamakkan dia dengan fa'alah, talibun talabah, ataupun dengan pu'al, suyam. Lepas tu kadang-kadang kita dengar tullah kan, ba'du tullah. Kalau dulu ulama banyak guna talabah, tapi sekarang ni dia tullah. Ya, tullah betul tak? Talibun tullah, talibun talabah. Boleh. Kerana lam PE dia bukan huruf elat. Ataupun pu'al.
Tullab, bukan tullab. Tullab, ta lam tasydid, syadid, tasydid, ba. Tullabun. Jadi boleh. Jadi talib boleh kita jamakkan dengan talabah, talabah, tullab, 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 tasydid, tullab. Sini dia guna talabah. Kata bunyi surat tak boleh setengah talabah. Siapa dia talabah? Itu setengah talabah ni sebahagian daripada pelajar-pelajar. Talabah di sini kan, guru yang saya ngaji, Tuan Guru Haji Ahmad Pau Pendang Jelapang Patani. Ni semua buku catatan-catatan yang saya ambil daripada anak-anak murid Syekh Wan Ismail. Semua mengatakan Tuan Guru Haji Ahmad Pau Pendang Jelapang Patani. Ini setengah talabah yang cuba, yang kritik dia. Kritik dia. Maknanya dia cuba kritik. Dia kata kenapa pelik ni kitab Baqarah ni, bunyi lain daripada kitab lain. Ini maknanya tak kala kelihatan atas risalah ini matan Baqarah oleh setengah talabah membahas-bahas ia setengah talabah daripada tuturannya. Tuturan cakapan ibarat Baqarah ni, tuturannya perlainan ni yang lain. Maka datang atasnya, atas risalah ni i'tirad, kritik, teguran. Dia tegur. Guru Pak talabah ni tegur. Talabah ni Tuan Guru Haji Ahmad Pau Pendang Jelapang yang digelar dengan Tok Pau. Dia duduk di Patani, anak murid dia. Tok Haji Ahmad Pendang Jelapang bila baca je, Pak Dah ni apa bunyi pelik. Pak Dah terima lagu mana? Kitab lain sama mendengar, basar melihat, mari Baqarah basar pelihat, sama pendengar, kalam berkata. Kalau kitab lain kalam berkata-kata. Ni Baqarah. Banyak lagi tempat-tempat yang pelik dalam Baqarah, tapi yang popularnya Baqarah ni terjemah dia pada sifat ma'ani, dia terjemah lain. Jadi Haji Ahmad Pau ni i'tirad dia. I'tirad ni bangkang dan kritik. Pada menyalahi ini tidak serupa dan tak semacamnya risalah ini akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Menyalahi ini pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat ni setengah daripadanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi bagi mereka yang belum biasa, dia agak sulit sikit malam ni. Mungkin dia payah sikit nak faham, tapi yang dah biasa, dia akan faham insya-Allah. Sifat ma'ani. Tak apa, saya tak mau hurai lagi. Maka hamba hurai. Kata Syekh, tu kepada hamba hurai baginya, bagi setengah talabah ini. Demikian juga ni akan iskal, kemuskilan. Demikian tuturan yang menyalahi itu. Ni tuturan yang tak sama. Tuturan ni kalau Arab dia panggil ibarah. Tuturan yang menyalahi ini yang tak semacam dengan kitab Melayu yang dulu-dulu. Dan menyatakan kehendaknya apa kepada hurai. Hamba hurai, hamba nyatakan kehendaknya, kehendak risalah ini ataupun kehendak tuturan itu, dan wajahnya apa pada kehendak. Wajah ubahnya, kenapa saya ubah kepada kehendak, kenapa saya ubah kepada pekata, pendengar, pelihat. Dan wajah ubahnya ni jalan yang berhajat kepada ubah. Kenapa? Wajah ni paling elak. Kenapa? Sebab apa saya ubah? Bila datang sifat ma'ani, saya terjemah kepada pe dan pe. Bila Syekh Wan Ismail hurai kepada Haji Ahmad Pau ni, maka terpaksalah, mengakulah dan akurlah atasnya, atas talabah tadi, membenarkan, terpaksa kena terima ubahan-ubahan yang tersebut. Mana ubahan yang menyalahi akan tuturan kitab-kitab yang dahulu, terpaksa kena terima. Di sini kita tengok Haji Ahmad Pau i'tirad. I'tirad ni bukan lawan tak lah. Bukan lawan tepuk meja ni. Tanya kenapa pelik ni. Kitab Baqarah ni terima pendengar, pelihat, perkata. Lain. Jadi tu pada hurai. Tu pada ni ceritanya dia suka anak murid dia lawan je.
Anak muda layan buruk dengan dia ikut syok. Itu anak muda cerdik. Bagi dia, tu cerdik dia. Kalau dia cakap belik-belik pusing dia, dia cukup suka. Dia tolong. Ya. Kalau tanya bodoh senyap kan, betul lu, dia juga tak suka. Kalau melawan dia lagi syok. Melawan dia. Ni Haji Ahmad lawan dia. Ni lagu mana Pak ada terjemah begitu. Kitab lain semua terjemah mendengar, melihat. Jadi itu pada yang kurang. Dan jikalau menyalahikan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun. Kalau mafhum ni pengertian ataupun benda yang kita faham daripada kitab tu, tak sama. Menyalahikan mafhum ni pengertian atau maksud kitab-kitab yang lain sekalipun. Kitab lain tak sama ni, Aqidatun Najin pun kitab besar tak sama. Dulsamin tak sama. Dia punya cara dia tak sama. Itu takat. Baik. Kenapa kitab ni terjemah dengan apa? Bila datang sifat mani terjemah dengan apa? Kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak. Kita nak terjemah lagi dengan bahasa lain ikutlah, asalkan maknanya kena kepada satu benda yang ada. Berkuasa, berkata, kalau kita barangkali bahasa kita penutur, perlihat. Sebab sifat ma'ani, sifat Allah yang 20 ni, cerita mudah dulu lah. Sifat Allah yang 20 ni, sifat yang benar-benar ada di Allah, dan diri sifat itu pun ada. Dan di akhirat nanti, kalau Allah nak tunjuk dan kita minta dekat Allah, ya Allah kami nak tengok sifat kesempurnaan kamu itu, Allah boleh tunjuk sifat ma'ani dia tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, pasal kalam. Dia boleh tunjuk sifat-sifat tadi. Sebab sifat ini dia ada. Dia lain daripada sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat maknawiyah. Sifat-sifat ni kita nisbah sahaja kepada Allah. Sifat tu wajib di Allah, tapi diri sifat itu sebenarnya bukan ada. Diri sifat tu bukan ada. Macam cantik. Yang bersifat cantik, cantik tu di mana? Tunjuk kat mana cantik. Cantik-cantik sungguh. Kat mana cantik tu? Tunjuk kat hidung, kena kat hidung. Kalau hidung cantik, ambil hidung letak dekat bawah hitam, dah tak cantik. Mata cantik, cantik tak tahu kat mana. Tapi kalau hidung macam tu, mata begitu, mulut tu cantik lah. Tapi bersifat dia cantik sini, dari mana dia? Tak ada. Dia ada sifat Allah yang berjenis gitu. Sifat salbiah lah, bukan sifat salbiah. Saya jantan. Apa jantan? Tak Cina, tak perempuan. Saya ni bukan perempuan. Wajib tak saya ni bukan perempuan? Saya ni bukan perempuan lah. Ya, sungguh bukan perempuan. Wajib lah tak jantan. Tapi mana bukan perempuan tu? Sifat bukan perempuan tu mana ada? Tunjuk tak kena. Tak kena kat saya sini. Ni dia ada sifat-sifat tu. Tapi ma'ani, sifat ma'ani Allah ni, di akhirat ni, ya Allah kami nak tengok sifat kamu ni, sifat ilmu kamu, pengetahuan kamu. Allah boleh tunjuk. Allah boleh tunjuk sifat pengetahuan dia. Allah boleh tunjuk sifat perkuasaan. Yang dengan sifat tadi Allah berkuasa mencipta. Allah boleh tunjuk sifat pendengar dia. Yang dengan sifat pendengar ni Allah mendengar segala yang ada. Tapi ya Allah nak tengok sifat tak lelaki, tak perempuan. Tak ada, sifat tu hanya wajib di Tuhan, tapi dia bukan ada. Dia punya amrun iktibari. Iktibar saja kita sebut. Saya ambil pensel, saya kepok. Mak tu dia, apa makna dia? Patah. Patah tu siapa boleh tunjuk? Mana patah tu? Siapa boleh tunjuk patah? Tu kat mana? Tunjuk tengok. Scan tak nampak. Tu kat mana? Tu kena dekat kayu, kena dekat pensel yang patah. Patah tu. Tapi patah tak? Patah sungguh. Tengok tu patah. Tunjuk tak kena. Tapi bersifat dengan patah ya. Lincin, lebar, bulat. Bola bulat. Bola bersifat dengan bulat. Bulat tu mana? Siapa boleh tunjuk bulat? Tunjuk tu kat mana kena kat bola. Dia ada sifat yang sebenarnya dirinya tu bukan ada pun, tapi wajib. Bola bulat, maknanya bola bersifat dengan bulat. Tapi diri bulat itu bukannya ada.
faham sahaja. Dia panggil amrun i'tibari. Kita i'tibar saja. Kan? Macam ruang. Ni macam kita panggil ruang. Ruang tu mana? Mana ruang? Ni kat mana? Tunjuk ruang. Petak, kat mana petak? Bulat mana bulat? Petak mana? Buahnya lu berum jatuh pokoknya. Luruh. Barang-barang luruh. Mana luruh? Siapa boleh tunjuk luruh? Jatuh bergolek. Bergolek mana? Golek tak nampak. Tapi sungguh tak? Sungguh. Jangan lari yuk. Dia mengajar maju bulat. Maju bulat tak lari. Kalau UM mencari teruk. Maju bulat sampai tahu tu. Ustaz minta doa lah bagi kami faham. Dia nak mengajar ustaz minta doa bagi kami faham. Tak faham duduk. Esok ni macam nak naik langit 7. Nak cerita Isra Mi'raj. Nak bawa mereka naik atas langit Ustaz. Esok ni. Sini tak apa baru lagi. Nanti kita naik. Banyak benda kita bercakap. Ada benda tu sungguh. Ma'ani dia panggil ada. Ada benda tu dia panggil sungguh. Dalam bahasa Arab dia panggil tahakkuk wa sungguh. Arab ni kaya. Kadang-kadang benda tu dia panggil tahakkuk dan sungguh. Yang kita terjemah sungguh dan sabit. Ada benda tu wujud, maujud, ada. Kita pun begitu kan? Rumah ada kadang? Ada. Rumah besar, besar tak ada. Tapi besar semua. Besar tu nak tunjuk tak boleh. Tapi kalau orang tanya, sungguh ke tidak rumah tu besar? Kita akan kata sungguh besar. Kita tak kata ada besar. Apabila benda tu kita tak boleh nak tunjuk, kita panggil sungguh. Ni kita cakap ni spontan kadang-kadang. Kita cakap kadang spontan benda. Aku dengar kata rumah ada kereta rosak. Semua kadang. Kamu ada kereta? Ada ke tidak kamu kereta? Ada di rumah. Tu kalau kereta, buat kereta tu ada. Cantik, cantik sungguh kau. Kita tak tanya ada ke tak ada. Cantik. Sungguh atau tidak. Itu nanti. Ni saya hanya clue. Kalau pening ni tak tahu. Tu baru sikit. Sebab benda ni walaupun payah, sebenarnya kita ada cakap. Bini kamu ada? Ada. Kata cantik semua ke? Sungguh. Bila tanya cantik semua. Bila benda nak tunjuk tak kena tu, tunjuk tak kena, dia kata sungguh. Cawan ada tak? Ada. Pecah semua ke tak? Sungguh kan tidak pecah? Bila benda yang ambil tibari, benda tak boleh nak tunjuk, dia panggil sungguh kan tidak? Kalau benda yang ada, dia panggil ada ataupun tidak ada. Ada ataupun tidak ada. Kalau benda ambil tibari, sungguh ataupun tidak. Dia tidak dengan dak itu, dia tak sama. Itu nanti akan datang. Jadi sifat ma'ani, dia sifat yang ada. Bila ada, dia ketemuh dengan apa? Arab sebut apa? Lau kusyifa'an hijab la ra'aynaha. Sifat ma'ani ni kalau Allah buka hijab di akhirat nanti, kita boleh lihat ma'ani. Ma'ani dia yang agung. Kita boleh tengok kalau Allah nak tunjuk. Kita boleh tengok ma'ani dia. Baik. Kalau dia ni sifat yang ada, kita tak boleh terjemah dengan mendengar, melihat. Yang kita terjemah dengan pendengar. Pendengar satu ke banyak kata tuan faham? Banyakkah satu saja? Satu saja. Mendengar? Mendengar banyak. Kita mengaji dalam sifat wahdaniyah. Kalau orang yang pernah mengaji tauhid lah, konsep wahdaniyah ni esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat. Apa makna? Sifat dia serba satu. Ma'ani dia satu. Maknanya kudrat dia satu, ilmu satu. Tunggu mana pun tadi hurai tu. Kalau mari dekat sifat wahdaniyah, kamu tasil, nafi kamu tasil pada sifat, nafi kamu pasir pada sifat. Apa makna? Sifat Allah satu. Kalau kita terjemah mendengar Allah ni satu. Guru pergi cerita tu, dia bohong anak murid dia dah. Tuhan mendengar satu. Tuhan mendengar satu je. Kadang dewan ni 10, 100 orang cakap, seorang je Allah tak dengar. Betul kan? Salah. Melihat.
Basar artinya melihat. Melihat Allah ni satu lah. Wah dia nak kata apa? Sifat Tuhan serba satu. Jadi sama mendengar. Mendengar Tuhan satu lah. Tuhan mendengar satu ya. Tuhan mendengar ni banyak. Yang satu ni apa? Sifat pendengar. Sifat pendengar yang dengan sifat pendengar ini Allah mendengar segala-gala. Mendengar ni banyak lah. Pendengar satu je. Kita pun apa je? Kita ni kita mendengar dengan telinga kan apa? Salah. Benar lah. Ustaz pandai-pandai. Salah. Mendengar bukan dengan telinga. Mendengar ni satu sifat pendengar. Yang ada di anak telinga. Yang kalau istilah kedoktorannya dipanggil apa? Perubatan sistem pendengaran. Betul. Kalau kita pergi hospital, pekak, doktor kata apa? Telinga hilang lah. Sebab apa pekak? Telinga rosak. Bukan telinga rosak, sistem pendengaran. Sistem ni kita terima kuah. Yang kita terima kat Allah sifat. Sistem kuah. Sistem pendengaran dah tak ada. Kalau kita dengar telinga, orang pekak telinga ada tak? Orang pekak ada. Kita cakap dengan apa? Tak ni cakap. Ikut pilah pencakap, bukan ikut lah. Kalau tu pada tengok perkata, berkata-kata, maknanya kalau hak ni perkata. Kita tengok penutur, pasal sistem penuturan. Sistem penutur. Kita bercakap bukan cakap dengan mulut, bukan dengan lidah. Kita bercakap dengan penutur yang duduk di anak lidah. Tetapi kesannya ada. Bila Allah cabut tu, bila Allah cabut sistem ni, dia ada kesannya. Dia ada kesan di mulut kita. Orang tu dia ada kesannya, mata dia. Dia ada kesannya, walaupun lagu mana pun dia ada kesannya. Tapi sebenarnya kita bercakap dengan penutur. Bukan kita bercakap dengan mulut. Orang bisu mulut ada tak? Ada. Lidah pun ada. Sebab apa tak cakap? Sebab tidak ada penutur. Dengan penutur inilah kita bercakap, kita bertutur. Bertutur ni banyak. Ni, tapi saya kena cerita panjang sikit. Sebab ini bezanya apa? Selepas dia kawan kita tak siapa ulama, orang lawan. Sebab apa? Memang betul. Kalau kita halusi bahasa dan kita kaji bahasa Arab, memang tepat. Walaupun dia ni lain daripada terjemah kita ni. Dan dia pula di belakanglah Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ni ulama besar di Masjidil Haram. Ulama paling hebat, sultan ulama pada zamannya. Dia lah jami di belakang Padain. Dia kata, kamu terjemah Padain huruf. Mendengar lagu ni kalau bahasa kami. Mendengar lagu ni. Dia kata kalau itu terjemah dengan pendengar. Jadi dia kata kalau ada ulama lawan, aku di belakang kamu. Dia kata, tak apa, aku tolong jawab. Ulama ni kalau di tanah Jawi, Syekh Ali Maliki ni orang cukup popular. Syekh Syekh Abdul Fahim Majid dekat dia, dan Syekh Yasin Padani Majid kada, Said Alayu dia, Said Amin Kutubi Majid kada. Semua ulama Majid kada. Pada anak murid dia yang paling dia sayang sekali. Saya pernah sebut dah bahaya tu. Dia kata kalau pada ni, aku tak pernah jumpa lagi anak muridku selama aku duduk mengajar ni, baik Arab atau Ajam, sebijak dengan Syekh Ismail ni tak ada. Bila dia tanya, berhenti. Nanti aku jawab. Dia nak jawab tak boleh. Lala, dia nak jawab tak boleh. Kalau orang tanya, prah. Jawab. Pada yang tanya, nanti. Dia nak jawab tak bagi. Sebab tu kita kena sifat mani ni. Kalau kita tengok sama, sifatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat, bukan banyak. Satu sifat, bukan sifatun. Apa hal bahasa Arab? Qaimatun yang ada di Tuhan. Mana tak percaya tanya, duduk kat Tuhan. Maujudatun ada di Tuhan. Qaimah ni berdiri, duduk kat Tuhan. Lagi pula ada. Baik. Kalau mendengar, satu sifat. Mendengar bukan sifat. Mendengar ni kerja sifat. Kerja pendengar apa? Mendengar. Mendengar bukan sifat. Saya bercakap sekarang, kalau kita kata mendengar Tuhan ni sedia kalau kodi. Saya bercakap Tuhan, saya berhenti cakap Tuhan dengar ni. Lepas tu kadang guru dia silap faham sifat mani. Dia kata apa? Saya ni selepas saya mengajar ni Tuhan duduk dengar lah. Tuhan duduk dengar ni. Sebelum saya mengajar ni dia duduk dengar.
Selepas saya mengajar, dia dengar lagi. Sebab dia kata, sifat Tuhan Samad ni qadim, sedia kala Tuhan mendengar. Yang sedia kala ni pendengar. Pendengar Allah ni, kalau Allah tak dengar pun, nama pekak. Baik, saya nak tanya, mendengar lawak tak wani ni, mendengar lawak laki dia pun tak mau jawab. Takut, takut. Mendengar lawak dia pun cermat dah nak jawab. Mendengar bukan lawan pekak, no? Melihat bukan lawan buta. Berkata-kata lawan bisu lah. Bila mengaji memang dia nampak lah. Kalau di luar nak tanya, cikgu berkata-kata lawan bisu lah. Tapi kalau mengaji Baqarah jangan. Yang lawan bisu ni berkata. Bila tidak ada penutur bisu. Berkata-kata lawannya apa? Tidak berkata-kata. Yang dipanggil diam. Berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Mendengar lawannya tidak mendengar. Melihat lawannya tidak melihat lah. Kalau saya tidur sekarang ni, saya tidur, adakah saya pekak? Orang cakap pun saya tak dengar. Tak pekak. Sebab tadi Ustaz dengar. Kalau berkata-kata lawannya bisu. Kalau saya, tuan-tuan lah ni semua bisu. Kalau berkata-kata lawannya bisu. Tuan-tuan lah ni bukan bisu, tak berkata-kata. Tak berkata-kata yang diberi nama dengan diam. Tak, diam. Diam itu bukan lawan berkata-kata lah. Tak berkata-kata. Tapi kita panggil ringkas, diam. Ya. Melihat lawannya tak melihat. Yang lawan melihat ni, yang lawan pendengar, pelihat itu, yang buta ni, lawan bagi pelihat. Bila sistem pelihatan dah tak ada, maka buta. Kalau saya pejam mata, saya tidak melihat. Kalau kita kata melihat tu lawannya buta, mendengar lawannya bisu, berkata-kata, mendengar lawannya pekak, berkata-kata lawannya bisu. Orang yang tidur, dia tadi ni OKU. Dia lah pekak, dia lah tuli, dia lah bisu, pekak, badak semua dah. Padahal adakah kita kata begitu? Tak. Tadi kita pergi depan dia, tak nampak. Adakah kita kata dia buta? Tak boleh kata buta walaupun dia tak melihat saja. Sebab apa? Nanti kalau dibuka mata, dia nampak kita. Bijak tu pada dia. Bila kita terjemah, tepat sekali. Sifat ma'ani Allah satu. Kalam Allah satu. Apa nama satu? Satu saja, berkata. Yang dengan satu sifat ni, berkata-kata Allah. Ada dekat Tuhan? Ada. Berkata-kata ni ada tak di kita? Ni mendengar ni ada tak di dalam telinga saya? Mendengar ni di ujung telinga dengan di ujung telinga orang yang mendengar. Kalau saya bercakap mendengar ni duduk di antara mulut saya dengan telinga saja. Adakah dia masuk dalam? Dia kekal dalam duduk mengarung, tekak. Mendengar bukan duduk di dalam. Kalau kita kata mendengar Allah ni qadim, sedia kala di Tuhan. Tuhan duduk dengar Allah. Tuhan dengar habis, bukan dia seorang. Satu dunia ni Tuhan dengar. Yang penting Tuhan ada pendengar. Lah ni saya diam, Tuhan dengar ke tak? Jawab tengok, Tuhan dengar ke? Ni, Tuhan dengar ni suara saya? Tak lah. Jangan takut. Ada tak? Tuhan dengar dia, apa ustaz kata mendengar Tuhan qadim. Sedia kala Tuhan dengar. Hak sedia kala tu pendengar. Mendengar Tuhan ni, dia nak dengar. Kalau saya cakap dia dengar, saya tak cakap tak dengar. Adalah kenapa pula Tuhan nak kena dengar selalu? Sedap sangat suara saya. Kita nak dengar pasal Allah pula suara dengar. Ni ada ustaz mengajar begitu. Saya pernah mengaji, ustaz mengajar saya begitu. Ni selepas saya mengajar ni, Allah duduk dengar lagi. Duduk dengar saya mengajar. Kita berhangguk. Tu saya kata berhangguk. Faham apa? Tuhan duduk dengar ni. Yang penting ada sifat dia Allah. Sebab tu saya kata, orang tidur dia tak cacat. Sebab apa? Dia ada, yang penting dia ada pendengar. Dia ada pelihat, dia ada penutur, cukup. Dia tak nama OKU. Dia tak nama OKU lah. Allah cacat ke? Kekurangan ke bagi Allah kalau Allah tak dengar saya diam? Tak kekurangan apa? Saya cakap dia dengar, saya tak cakap dia tak dengar lah. Dia tak dengar tapi dia tahu. Lain pula, hak lain pula ada. Ni.
Baik, bila sebut pendengar, satu ya. Ni, penutur. Penutur saya satu ya. Sebab tu kalau kita pergi kitab Jawi, kitab lama, kalam, dia kata, berertinya berkata-kata. Berkata Allah ni sedia kala kodim. Kodim mana apa? Sedia kala. Apa saya kata? Tuhan dia berkata, tak berhenti-berhenti. Dia dah sedia kala. Dia terima tak tepat lah. Jadi dia nak mohon tak boleh. Jadi buat faham dia, nak nombor pun ya. Tuhan berkata-kata kodim. Kodim sedia kala. Ustaz, Tuhan cakap tak berhenti-berhenti. Oh, dia marah. Dia anak murid tak boleh tanya lah. Padahal di Jokoh tu dia tak mau tanya lagi. Tak ni tanya aku nak jawab tak boleh pula. Tuhan kata-kata tak berhenti-berhenti. Lepas tu pula kalam Tuhan ni berkata-kata ni satu. Tak banyak. Bukan Arab, bukan Melayu. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tuhan bercakap tapi tak ada huruf, tak ada suara. Anak murid pun faham tak? Tak ada faham yang bohong. Tidak ada huruf hijaiyah. Jadi kita berhijai, kita Arab. Tidak berhuruf, tidak besar. Huruf tak ada. Macam mana berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara? Itu Tuhan bisu. Bila kita cuma berkata, satu sifat ya. Satu sifat. Bukan Arab, bukan Melayu. Perkata saya Arab ke Melayu? Bukan Arab, bukan Melayu. Dengan sifat ini, saya boleh berkata-kata dengan perkataan Melayu, Arab, orang putih. Sebab itu kalam Allah ni bukan Arab, bukan dalam kita Arab. Laisa Arabiyan wala A'jamiyan. Kalam Allah bukan Arab, bukan Ajam. Bila kita jemah kalam lah berkata Tuhan bukan Arab. Kan Allah cakap Arab. Quran ke Arab? Tak, berkata dia. Berkata saya bukan Melayu. Kalau berkata saya Melayu, saya cakap Arab pun keluar Melayu. Zepi dengan Arab duduk 50 tahun pun duduk keluar Melayu tu. Apa? Berkata saya Melayu. Tak, yang Melayu tu berkata-kata. Berkata tu satu sifat, satu alat yang dengan dia saya boleh ucap mana-mana apa, dengan mana-mana bahasa. Faham tak dia? Ini yang dia panggil A ke B tu kata saya ni A, B, C kan? Tak ada. Dia satu sifat yang dengan dia saya bercakap ni A, B, C. Sebab tu kalau siapa tak faham ma'ani ni, dia jangan mengajar tauhid. Dia mengajar tauhid, dia mengaku. Dia bohong. Tuhan kata-kata berkata Tuhan selama-lama. Tak pun tiba-tiba bercakap keluar ni bercakap. Tapi tak urut tak sorang. Sorang tak ada urut mana. Anak murid pun murid tak urut tak sorang. Hebat kan tuan. Tak ada urut tapi cakap tak berhenti. Tapi tak ada mula tak ada akhir. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Macam mana bercakap tapi tidak ada mula, tidak ada akhir. Aku pergi ke kedai, aku tu mula, kedai tu akhir. Tapi bercakap Tuhan tak ada mula, tak ada akhir. Cuma terjemah berkata Tuhan. Ada awal akhir? Tak ada. Ni Melayu kita bercakap. Penyapu lah. Penyapu kena dekat tu, alat menyapu. Dengan penyapu itulah aku menyapu. Menyapu dah tak? Menyapu ada tak tak? Ada atau tidak? Waniu. Tidak ada. Menyapu tak ada. Yang ada apa? Penyapu yang menyapu yang disapu. Saya saja cakap beli bayi nak biar karak-karak tu dilonggak balik. Kalau misi tu karak-karak bagi dia dilonggak, dia bagi dicem balik. Lepas tu saya cakap begitu. Yang ada penyapu yang menyapu yang disapu. Penyapu dia lah. Yang menyapu kalau kata Kasim lah. Yang disapu sampah. Menyapu tak ada. Menyapu ni faham daripada gabungan tiga itu. Menyapu lah. Menyapu kan? Penyapu banyak lah. Kalau dia sapu dalam ni semua, dengan berapa penyapu? Dengan 10 penyapu kan? Satu je. Tapi menyapu banyak. Dengan satu penyapu dia menyapu. Itu. Menyapu tu banyak. Kita lah ni bukan duk terjemah saja sifat. Kita nak terjemah sifat. Kita terjemah mendengar melihat tu bukan sifat. Mendengar ni sifat kan? Bukan. Sifat ni benda yang duk kat kita tu sifat. Sifat ni yang duk di kita tu sifat. Mendengar bukan sifat. Pekerjaan sifat dia panggil dalam Arab samaratus sifat. Kalau orang tadi tu jaksa bagi sifat. Dia panggil masdar. Melihat, berkata, mendengar.
Itu bukan sifat, itu perbuatan. Kerja sifat, perbuatan sifat. Kita terima tak tepat. Bila terima tak tepat, kita mau aku dah tak berhentilah Tuhan berkata-kata selama-lamanya. Berkata Tuhan sentiasa daripada dulu ke kelang ni. Lu cakap apa kita tahu. Tak ada awal, tak ada akhir. Tu pelik tu kata, tu pelik tu berjaga, hamba tak faham tu dia. Lepas tu bukan Arab, bukan Melayu. Bukan Arab, bukan Melayu. Berkata-kata Tuhan. Cuba lupa. Tuhan ada perkata satu sifat yang kodim duduk kat Tuhan. Orang tidak. Sebab apa dia tak panggil dia cacat? Sebab perkata dah kan. Dia pergi duduk kat mana orang tak panggil dia bisu? Walaupun dia tak cakap apa. Yang penting penutur ada. Cukup. Itu yang penting. Berkata-kata selama-lama. Tu dia kata orang tak boleh berhenti. Berkata-kata lawan bisu. Orang tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Berkata lawan bisu. Yang bisu lawan berkata. Berkata lawan dia tak berkata-kata. Kalau berkata lawan bisu, tuan-tuan perempuan ni bisu semua. Cikgu pun kena ngaji ni. Saya duk mengajar kat mana? Mana cikgu mana? Mana? Tak bang ni hak cikgu tak main. Saya bukan cikgu. Aku saya tanya dah. Dia tak boleh. Bahasa Melayu apa bagi dia kena rojok pada bahasa. Ni tak salah Melayu kita cakap itu. Bukan bahasa Melayu, tak salah. Penyapu, penulis cuma kita bubuh nama pensel. Tapi asalnya apa? Penulis. Itu saya kata kolam tadi maksudnya penulis. Penulis tak kira lah pen ke apa pun. Ikutlah. Penyapu. Cuma kita penyapu kita ada nama. Penukul martun. Sini martun. Apa lagi? Apa segala benda kita akan bubuh pe. Melayu dulu cakap kalau benda yang ada dia panggil pe. Dia akan cakap pe. Itu. Ini barulah maknanya kena ada. Lepas tu kadang-kadang guru mengajar di ujung dia gulung. Di ujung dia macam tauhid di gulung apa? 20 yang wajib bagi sifat Tuhan yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 40, 20 campur 20, 40. 4 yang wajib bagi Rasul, 1 yang harus bagi Allah, 41. 4 yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, 4 yang mustahil antara Rasul, 1 yang harus 9. 41 campur 50. 50 ni wajib ada dekat Allah dan dekat Nabi Muhammad. Wajib kita etikad. Nama pun suf. Etikad 20 yang wajib tak apa. 20 mustahil etikad kan. 20 yang mustahil pun ada dekat Tuhan. Tuhan ada, Tuhan tak ada, Tuhan melihat, Tuhan pekak, Tuhan mendengar, Tuhan cakap, Tuhan bisu, semua ada dekat Tuhan. Wajib etikad. Etikad mustahil, etikad letak. Etikad mustahil, etikad apa? Saya tak kata boleh etikad mustahil tak. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40. 1 yang harus, 41. 4 yang wajib berasul, 4 yang mustahil atas rasul, 1 jadi 9. 41 campur 9, 50. 50 ni duduk di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Duduk 40 ni mana? Buta pun duduk kat Allah. Jahil pun duduk kat Allah. Ilmu pun duduk kat Allah juga. Siapa faham? Bahaya. Sebab tu kata tu pada haram kalau seorang yang bukan ahli mengajar tauhid. Dia mengajar fiqh, kan silap tak sah ya. Fiqh silap ngaji tak sah ya. Tapi tauhid silap gol. Iman dia api. Bukan macam tadi Tuhan apa benda. Tahu tak? Api Allah. Dia nak tinggal main sebab dulu tinggal. Tapi boleh tengok nanti 10 tahun, bukan 10 tahun, 10 tahun wasak habis. Ni keluar Tuhan Harun, Rasul Kahar, keluar habis. Yang Syok Imam Mahdi perempuan pada apa Mahdi yang pun lah Mahdi lah. Nak buang pun buang pergi habis. Buang sekat. Saya Imam Mahdi perempuan ni perak. Saya Imam Mahdi. Mahdi lelaki perempuan ni ada. Mahdi lelaki silap Mahdi lah. Saya isi lah. Tak mustahil benda ni. Tak mustahil. Kalau kita tinggal mengaji kitab Turas. Keberkesanan kitab Turas dah kesan dia dah. Memang kita boleh lihat. Lepas tu mantap iman. Orang dulu mantap. Murtad ni zaman dulu bukan dah. Zaman tok nenek kita bukan ada murtad ni. Hak murtad zaman lah ni. Hak zaman pengajian cukup banyak. Sana sini kerepang siang malam tak cukup kelas.
kuliah subuh, kuliah maghrib, subuh tahu hari tak. Mengaji banyak. Tapi kadang mengaji banyak sampai tapi hak penting tak ada. Ilmu akidah tasawuf tak ada. Guru hanya bercakap, dia kitab pun tak ada. Dia cakap apa pun tak tahu. Tak ada sumber ambil. Pendapat saya, pendapat dia. Kita bukan dengar pendapat dia. Kita dengar pendapat Allah, pendapat ulama. Tak salah bukan saya marah tu tak. Kadang batu setengah alamat kiamat Zuhurul Qalam, setengah alamat kiamat Zuhir pena-pena. Apa panah? Kitab ni cukup banyak. Tetapi orang semakin tahu, murtad semakin banyak. Bukan mesin sikit. Zaman kita tak, zaman tok nenek kita bukan ada murtad. Yakin semua apa? Ustaz tak perlu duk camuk perang-perang, mengajar faridah je. Pertama wujud adanya Tuhan. Tu yang mengaji. Tapi mantap. Kemah. Kita pelepam tak tahu apa. Lepas tu gelak-gelak ketawa. Habis sono. Itu je kita mengaji. Dia tak macam kita dulu. Jadi ini makna. Setakat tu dulu. Ini makna kita terima dengan apa? Tuhan pendengar, sifat sama artinya pendengar, berkata, melihat. Yang kita terima ni pendengaran, penglihatan. Kenapa anak saya buta ya doktor? Sistem penglihatan dia dah. Dia tak kata mata dah rosak, dia tak kata melihat dia dah rosak. Penglihatan, pendengaran, penuturan. Tapi cuma bahasa kita penutur kena kepada alat lah. Tapi Allah dia bukan alat. Allah penutur. Kita pun Allah bercakap dengan berkata, kita bercakap dengan berkata. Berkata kita Allah letak di anak lidah. Berkata Allah ada sedia kala senantiasa. Itu saja beza. Allah ada pendengar, kita pun ada pendengar. Pendengar Allah kodi, pendengar Allah bukan alat. Pendengar kita ni Allah jadikan. Cuma bukan pendengar kita ni terbatas. Pendengar Allah ni tak terbatas. Lepas tu mendengar Allah, Allah mendengar setiap yang ada dia dengar. Sebab tu nanti kita akan bagi takluk. Takluk pun penting. Kadang-kadang kita tak tahu kita pergi takluk mengaji takluk ni apa. Kalau kita tahu takluk, kita tahulah secara mendalam peranan sifat. Kalau kita tak tahu takluk, itulah bila ditanya Tuhan boleh buat anak tak? Tuhan boleh buat anak. Tuhan boleh buat bini tak? Boleh. Tuhan boleh mematikan dia? Boleh. Itu Tuhan boleh mati, Tuhan mati ya. Tuhan boleh buat anak isi tak? Boleh. Tuhan maha berkuasa. Tuhan kuasa segala-galanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa segala-galanya. Jadi Tuhan boleh buat. Ibn Hazmi itu alim, tapi sebab tak mengaji tauhid, dia ni menentang ilmu tauhid. Orang tanya dia, Syekh, Tuhan boleh buat anak? Dia kata boleh. Tuhan boleh buat anak kata. Lepas tu orang tanya, macam mana lam jadi walam yulad? Pasal kata, diam nak jawab tadi. Lam yalid, Tuhan tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanak. Wajib tak Tuhan tidak beranak? Wajib, sebab Tuhan kata lam yalid walam yulad. Kenapa Tuhan boleh buat anak? Tak boleh. Sebab apa? Itu bukan kerja sifat dia, bukan kerja kudrat dia. Kita kena tahu peranan kudrat. Kudrat dia tidak buat benda mustahil. Perkara mustahil dia bukan kerja dia, bukan kerja dia, bukan tugas dia. Dia tidak menghadap fokus pada benda-benda yang mustahil. Dia hanya buat benda yang mungkin. Bila dia tidak buat, bukan di mana dia lemah. Kudrat Allah tidak boleh buat, bukan tugas dia. Kita boleh kata lemah. Seumpama kita suruh gajah naik pokok, bolehkah kita kata gajah ni lemah? Gajah tak lemah, sebab bukan kerja dia naik pokok. Tak kena sepok kan gajah. Kita sepok lagi gajah apa tak naik pokok. Naik pokok nyo ni kerja apa? Beruk. Itu kerja beruk. Kalau beruk tak naik pokok boleh tahan koman beruk. Tahan bodoh semua. Boleh kita kata kita sepok gajah, mau gajah apa tak naik pokok. Bukan kerja gajah. Kalau bukan kerja dia, tak boleh kita lemah. Kudrat, dia tidak buat benda mustahil, bukan kerja dia. Jadi kita boleh tanya dah, Allah boleh buat bini? Bini ni mustahil tak? Mustahil. Kudrat tak buat. Ni kita faham takluk. Kadang kita faham pun tak, apa dia bunyi takluk ni datang apa? Mengaji takluk ni apa je? Mengaji apa ni? Takluk dia tak tahu. Kita suruh singa makan. Dia nak buat apa tak nasi kat singa? Suruh singa makan. Suruh singa makan. Agak-agak siapa bodoh?
Kita suruh singa makan, siapa bodoh? Kita lah bodoh. Singa, makan. Kita suruh singa makan. Lemahkah singa kalau dia tak ada makan? Bukan lemah. Sebab bukan kerja dia. Kerja dia apa? Dengar. Oh, kita suruh telapak kaki makan. Anda boleh telapak kita kerja kerajaan. Orang tahu. Ini sebuah sikit saya nak beritahu. Benar-benar yang penting. Lepas tu jangan takut ni, tak habis bagi tadi. Kami pondok bila mengajar, hari hujung kami sebut dah. Takut tahu mana saya mati dulu kah, tuan-tuan mati dulu kah. Kan? Tak ada mai habis. Insya-Allah. Kan? Kami cerita hak benar sebut kami sebut. Guru pondok ni bukan macam guru silat. Guru silat dia tahu. Kalau ada buah 13, 12 dia ada bagi. Hak lain tak leh, tak boleh lawan dia. Kalau ada ilmu kesihatan, ilmu batin tu dia tak bagi semua, dia bagi sikit lah. Apa? Dia takut anak murid dia berubah dia. Kita guru tak boleh. Dia kena sampai habis. Jadi pada yang hurai tu, dia hurai. Ini yang kamu dia kata apa, mendengar ni, kitab dulu semua mendengar. Tapi kita jangan salahkan kitab dulu. Kita kata guna kitab dulu cakap mudah, tasamu, bermudah-mudah cakap. Itu yang kita kata punya apa yang kata mendengar Syekh Daud. Syekh ulama hebat juga. Syekh Daud terjemah mendengar. Syekh Daud dia kata dia tidak dia. Ni palidah terjemah berkata-kata melihat. Biar kita kata beginilah. Yang penting Allah mendengar, Allah. Dalam ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tak ada pendengar pun tak apa. Kita kata apa? Tuhan tidak ada sifat. Dia ni cuma bukan ahli sunnah ya. Mu'tazilah, Tuhan tidak ada sifat. Tapi Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan segala-gala. Tapi Tuhan bukanlah dia bersifat. Kita, Allah berkuasa dengan perkuasaan. Allah mendengar dengan pendengar dia. Allah berkata-kata dengan perkata dia. Mu'tazilah, Allah berkata dengan zatnya. Allah melihat dengan sebab zat. Mana zat dia bukan melalui sifat. Mana Allah qadirun bizati, Allah alimun bizati, Allah abdan muridun bizati, Allah hayyun bizati. Kita Allah alimun bi ilmi, Allah qadirun bi qudrati, Allah muridun bi iradati. Itu kita. Buat apa? Mu'tazilah kata, Tuhan nak melihat, nak kena ada pelihat. Tuhan nak pendengar, dia nak pendengar pula. Dia duk faham terasi. Sifat Tuhan bukan terasi, azali, sedia kala sentiasa ada. Tuhan nak mendengar pula bukan nak kena pi ke pendengar pun faham baru. Kita nak mendengar kena macam tu kan. Orang cakap, "Oi, Mat. Saksi pi kat pendengar tu. Kakak tak pun." Belum gitu. Oi, dengar lalu dah. Mendengar apa? Dengar apa dengar? Betul-betul dengar. Mu'tazilah tak mau itu. Dia tak mau Tuhan ada wasitah sifat. Tuhan direct live. Direct Tuhan dengar. Allah kudrat dengan zat dia. Allah tahu dengan zat dia. Kita lah Allah tahu dengan ilmu dia. Dia ilmu dia Allah tahu. Dengan kudrat dia, berkuasa dia Allah berkuasa. Kita. Dia kata apa? Oh sebab dah kena ada sifat-sifat pula. Kemudian dia kata tak dulu ulama. Jadi berbilang-bilang kodim. Tuhan kodim dah. Maknanya dia kena kodim pula. Kudrat dia kena kodim, sama kena kodim. Mana boleh bilang kodim kat Tuhan? Boleh bilang kodim bila berlainan. Dia bilang kodim ni kalau sifat tak apa, dia tak ada zat yang boleh bilang tadi. Yang boleh bilang ni maksud ulama tak ambil dulu ulama. Boleh bilang kodim ni bukanlah. Boleh bilang zat. Mana zat Tuhan, banyak zat dekat dia. Zat macam kita panggil kalau kita bukan jasad. Kat Tuhan tak panggil jasad. Dia panggil zat. Bukan zat vitamin tu. Vitamin C, vitamin B bukan. Bukan zat tu. Zat ni jasad kita. Tapi kat Tuhan dia kata jasad, dia bukan ada jasad. Dia panggil zat no? Kena faham. Kalau kita tak mau kata Tuhan banyak sifat, cuba tanya Mu'tazilah, Tuhan dah semua senang. Ya, Tuhan ada Al-Quran sebut. Tuhan ada 99 nama. Nama Tuhan ni kodim ke baru? Nama Tuhan ni baru kan? Tuhan bumi nama dia kan? Dia kalau lah nama. Ada nama-nama. Ada. Kalau dia tak mahu sifat Tuhan ni kodim, takut dia bilang kodim kat Tuhan. Sifat Tuhan 99 nama dia tadi. Kodim nak kodim. Duduk kat Tuhan. Duduk kat Tuhan. Habis tu. Kalau tak boleh. Itu dia terlajak pandai. Dia jadi terlajak pandai tak boleh. Sebab itu
Sebab itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang membuat syarah Bukhari, bukan Haytami. Haytami ini ulama fiqh. Nah, tapi Haytami ini cucu murid dia Ibnu Hajar ni, dia guru bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibnu Hajar ni mazhab Syafi'i, tu hak buat syarah Bukhari yang kita duk belagak, kita duk mengaji sifat-sifat 20. Ibnu Hajar ni akidah dia Asy'ariyah dan Maturidi. Mazhab dia Syafi'i. Dia guru bagi Syekh Zakaria Al-Ansari, Qadi al-Qudat, Qadi di Mesir dulu. Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Guru dia Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi dipanggil Syekhul Muhaddisin, untuk guru bagi segala ulama hadis. Kalau Ibnu Hajar ni, kalau ulama hadis kasi Ibnu Hajar tabi'ah. Habis yang buat Fathul Bari, dia ni dia ada karam kitab sifat 20. Siapa pandai daripada dia? Ulama hadis tak bagi sifat 20. Tampuh kau tahu. Ini buat ulama hadis tak bagi sifat 20. Syekh Zakaria Al-Ansari, anak murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami nama dia. Lepas tu Syekh Zakaria panggil Syekh Bainal Hajarain. Syekh di antara dua hajar, dua kutip batu. Pertamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar anak murid dia Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ni pernah apa dia ni, ulama hadis yang mengarang kitab mana Imam Syaukani, yang mengarang kitab Nailul Awtar, kitab dia popular, Nailul Awtar. Imam Syaukani dia banyak mengarang kitab hadis. Tapi satu je kitab hadis dia tak buat, Syarah Bukhari. Orang tanya dia, Syekh, kenapa Syekh tak buat Syarah Bukhari? Dia kata, la hijrah ba'da al-Fath. Tidak ada hijrah selepas pada Fathah. Ulama dulu dia cakap pandai. Dia, Syekh ni kami tanya, bukan tanya ni, bukan tanya bab hijrah, tak hijrah. Tak, tidak ada hijrah, tidak ada karangan kitab dah selepas Fathul Bari. Mana aku nak mengapai? Cukuplah Fathul Bari. Aku nak tahu boy. Cukup lengkaplah Fathul Bari. Bila tanya kenapa Syekh tak mengarang kitab Nailul Awtar dia pun banyak kitab dia kerang, Syaukani, semua Syaukani. Dia tanya apa Syekh tak buat Syarah Bukhari? La hijrata ba'da al-Fath. Dia ambil hadis, tidak ada hijrah selepas pada Fathah. Apa? Tidak ada penghijrahan kepada aku nak terjemah, nak buat syarah hadis selepas wujudnya Fathul Bari lah. Fathul Bari itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Muhaddisin, Raisul Muhaddisin, ketua ulama hadis. Apa kata dia? Inna al-sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, kalau nak tahu dia kata pasal tauhid binafi tashbih wa nafi ta'til. Ahli sunnah wal jamaah ni kalau nak tahu dia kata, apabila mereka menghurai tauhid, mereka menolak penyembahan Allah dengan makhluk. Mereka tidak kata Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki, Allah duduk bersila di atas ardah. Itu nak tahu ahli sunnah. Mereka menafi tasbih dan ta'til. Mereka menolak kosongnya Allah daripada bersifat. Mana ahli sunnah wal jamaah, kalau mereka mengajar, mereka kata apa? Allah bersifat. Kalau ada yang mengajar kata Allah tidak bersifat macam Mu'tazilah, maka itu bukan ahli sunnah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Inna ahli sunnah wal jamaah pasar tauhid binafi tashbih wa ta'til. Ahli sunnah wal jamaah bila menghurai ilmu tauhid, mereka menolak penyembahan Allah dengan makhluk, mereka tolak Allah sama dengan makhluk, dan mereka menolak taktil, kosongnya Allah daripada bersifat. Maknanya apa? Allah mesti bersifat. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab, dalam Fathul Bari dia. Itu. Takkan dulu kita faham. Sebab tu dalam bahasa Arab ni, lepas tu Tok pada ni dia kata banyak kita mengaji ni, kita mengaji bahasa Arab sebab kita nak reti Arab. Sebab kita nak faham Arab. Kita mengaji Arab sebab kita nak faham Melayu. Dia faham gitu. Maknanya kita mengaji Arab ni, Melayu ni kata apa dia Arab? Kita mengaji Arab nak tahu Arab. Lepas tu balik terjemah ikut suka. Terjemah kita ikut suka kita nak terjemah. Kalam berkata pada dalam bahasa Arab ni, kalam ada pada ismi.
Ada yang sifat, ada nama sekali yang mana berkata-kata. Dia tak halusi tu. Tunggu dia ngaji Arab. Dia pelagar Melayu. Hak ni kena kat mana ni? Sama ni satu sifat ada kalau Melayu kita kata apa? Dia ngaji Arab supaya nak faham Melayu. Kita ngaji Arab supaya nak faham Arab. Kita ngaji Arab jangan nak faham Arab, bagi nak faham Melayu. Ni pelik. Lepas tu kita ngaji Arab minta kat Arab tu. Ada yang ngaji Arab kita jauhi nak dia tak boleh. Ni ramai. Orang saya mengaji Syiria. Kau hak ngaji tak boleh pondok, tak boleh baca kitab. Kitab Arab sedap. Tapi kita jauhi, aku tak boleh baca. Tak angkat tanya, tak boleh baca. Tak boleh. Apa? Dia mengaji Arab untuk erti Arab. Bukan dia mengaji Arab sebenarnya erti Melayu.